Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kami akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami untuk tegasan yang diberikan bagi subjek DT 5002 Teknologi Digital dan Inovasi. Ahli kumpulan dalam tugasan ini terdiri daripada 4 orang iaitu Nastura Darius, Ellery Arika Minsin, Muhammad Anwarul Nizam Jailun dan saya sendiri Asila Jusri. Dalam tugasan ini, kami memilih subjek geografi tingkatan 1 iaitu sumber air. Saya mulakan pembentangan ini dengan menyatakan objektif atau hasil pembelajaran yang ingin kami capai. Objektif yang pertama ialah menghuraikan dengan contoh 2 jenis sumber air di Malaysia semasa sesi soal jawab di dalam kelas. Objektif yang kedua ialah menghuraikan dengan situasi 3 punca berlakunya krisis air di Malaysia semasa sesi soal jawab di dalam kelas. Objektif yang ketiga, menghuraikan dengan situasi 3 kesan kepada berlakunya krisis air di Malaysia semasa sesi soal jawab di dalam kelas. Kami akan membentangkan 4 bahagian dalam topik pembelajaran ini, iaitu jenis sumber air di Malaysia, punca krisis air di Malaysia, kesan krisis air di Malaysia, dan akhir sekali aktiviti kumpulan dan aktiviti pengukuhan topik pembelajaran. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya. Terima kasih. Untuk topik bahagian pertama ini, yaitu jenis-jenis sumber air, objektif pembelajaran yang ingin kami capai adalah memastikan pelajar boleh menjelaskan 2 jenis sumber air di Malaysia beserta contoh semasa sesi soal jawab di dalam kelas. Untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, kami akan menerangkan tentang 2 jenis sumber air, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Kedua-dua jenis sumber air ini akan diterangkan secara perbandingan, bagi memastikan pelajar memahami isi pelajaran tersebut dengan jelas daripada aspek perbezaan yang dilihat. Pada bahagian ini juga, pelajar akan diberikan nota penting mengenai hujan di Malaysia sebagai pengetahuan asas kepada pelajar. Seterusnya, kami akan menerangkan 2 contoh jenis sumber air yang terdapat di Malaysia, seperti sungai dan tasik. Kedua-dua contoh sumber air tersebut diterangkan beserta gambar-gambar yang diperolehi daripada sumber internet. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada pelajar gambaran sebenar sumber air yang terdapat di Malaysia. Melalui gambaran ini, maka pelajar akan lebih memahami tentang topik yang dipelajari dan membolehkan pelajar menjelaskan tentang jenis-jenis sumber air beserta contoh pada sesi soal jawab di dalam kelas. Kami juga akan menunjukkan gambar raja tentang proses kitaran air kepada pelajar. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pelajar bagaimana sumber air permukaan dan air bawah tanah terbentuk melalui proses-proses yang terlibat dalam kitaran tersebut. Penerangan ini bukan sahaja untuk memastikan pelajar mendapat kefahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dipelajari, tetapi juga menyediakan kepada pelajar dengan pengetahuan-pengetahuan asas mengenai pembentukan hujan. Di akhir topik yang pertama ini juga, kami akan sediakan 1 soalan yang berbentuk aplikasi kepada pelajar. Tujuannya adalah untuk memastikan pelajar benar-benar memahami isi pelajaran berdasarkan penjelasan yang akan diberikan oleh pelajar terhadap soalan tersebut. Soalan ini akan diberikan secara langsung di dalam kelas sebagai aktiviti pengukuhan terhadap topik yang pertama ini. Bentuk penyampaian isi pelajaran yang digunakan pada topik yang pertama ini adalah untuk memberikan kefahaman yang mendalam dan menyeluruh kepada pelajar terhadap topik yang dipelajari. Dan ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memastikan pelajar benar-benar boleh mencapai objektif yang pertama, yaitu menjelaskan dengan contoh 2 jenis sumber air yang terdapat di Malaysia berdasarkan sesi soal jawab di dalam kelas. Topik kedua yang akan dibincangkan dalam tajuk sumber air ialah punca krisis air di Malaysia. Objektif kedua yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah menghuraikan dengan situasi 3 punca berlakunya krisis air di Malaysia
semasa sesi soal jawab di dalam kelas. Pembelajaran mengenai puncak krisis air di Malaysia akan diteruskan dengan menjelaskan kepada pelajar terlebih dahulu tentang konsep krisis air. Setelah itu, 6 puncak krisis air di Malaysia akan dinyatakan kepada pelajar. Kemudian, kami akan menerangkan bagaimana ke-6 puncak krisis air itu akan mempengaruhi sumber air di Malaysia agar pelajar lebih memahami perkaitan di antara puncak krisis air dengan sumber air. Puncak-puncak krisis air itu akan diterangkan satu persatu. Gambar-gambar yang berkaitan dilampirkan dalam setiap isi penting, yaitu 6 puncak krisis air di Malaysia. Tujuannya adalah pertama, agar pelajar mendapat gambaran semasa penerangan guru. Kedua ialah untuk menarik minat pelajar agar dapat memberi perhatian semasa guru memberi penerangan. Di akhir topik pembelajaran tentang puncak krisis air di Malaysia, pelajar akan diberikan aktiviti yang melibatkan sesi soal jawab. Pelajar akan saling menyoal dan memberi jawaban mereka secara lisan. Aktiviti tersebut akan mengukur tahap pencapaian objektif pembelajaran yang kedua, di mana pelajar akan menjawab soalan dengan menguraikan puncak krisis air di Malaysia. Terima kasih kepada rakan saya yang membentang. Seterusnya kita pergi kepada tajuk saya, iaitu kesan krisis air. Di dalam akhir pembelajaran ini, saya berharap pelajar dapat menguraikan 3 daripada 4 kesan krisis air yang akan saya bentang sebentar sahaja lagi. Dan saya berharap pelajar dapat menguraikan 3 kesan krisis air tersebut daripada 4 kesan yang saya akan bentangkan sebentar sahaja lagi. Okey, seterusnya kita teruskan, iaitu kesan krisis air yang pertama ialah kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih adalah merupakan isu yang sangat popular yang diterima daripada kesan krisis air, di mana kita dapat lihat bekalan air bersih terpaksa dicatu apabila berlakunya krisis air, dan ia sekaligus telah mengganggu kegiatan harian penduduk setempat. Ini kita dapat lihat sebagai contoh di negeri Selangor. Negeri Selangor mempunyai kawasan penduduk yang padat dan juga negeri yang penuh dengan sektor perindustrian, yang mana faktor-faktor ini menyebabkan isu bekalan air bersih itu berlaku di negeri tersebut. Misalnya beberapa loji terpaksa ditutup untuk memberi proses air bersih yang lebih baik, dan apabila loji-loji ini ditutup, maka ia menyebabkan bekalan air bersih itu tidak dapat diterima oleh penduduk yang padat ini, dan akhirnya menyebabkan kekurangan air bersih itu berlaku di kawasan negeri Selangor dan air terpaksa dicatu kepada penduduk setempat. Hal ini sangat memberi kesan dan mengganggu kegiatan harian penduduk setempat di kawasan negeri tersebut. Seterusnya, kesan krisis air yang kedua ialah krisis air telah memberi kesan ke atas tanih, di mana kita dapat lihat tanih ataupun tanah menjadi kering kontang dan sekaligus telah mengubah tekstur tanah. Hal ini memberi kesan kepada aktiviti pertanian seperti aktiviti tanaman padi. Misalnya pada tahun 2012, negeri Sabah telah menerima kesan tanih ini apabila berlakunya krisis kemarau pada ketika itu, dan sudah tentu aktiviti pertanian adalah merupakan aktiviti yang menerima kesan daripada faktor kemarau pada ketika itu. Misalnya di Kota Belud, aktiviti tanaman padi pada ketika itu terjejas kerana pertama air sukar diterima untuk aktiviti pertanian, dan juga tanah itu sendiri seperti yang dapat dilihat dalam gambar itu menjadi kering kontang seperti dalam gambar tersebut, dan ini semestinya menyebabkan para petani di Kota Belud pada ketika itu sukar menjalankan aktiviti pertanian tanaman padi mereka, dan akhirnya
pendapatan ekonomi penduduk petani juga di Kota Belud pada ketika itu merundum akibat daripada kesan krisis air tersebut. Seterusnya, kesan krisis air yang ketiga ialah berlakunya kepupusan flora dan fauna, di mana kita dapat lihat pencemaran air menyebabkan flora dan fauna itu mengalami kematian dan seterusnya mengalami kepupusan. Ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem di dalam flora dan fauna itu sendiri. Misalnya berlaku kematian dalam sistem akuatik, ikan banyak yang mati. Sekaligus ini memberi kesan kepada ekosistem manusia itu sendiri kerana manusia sukar untuk mendapatkan makanan harian, iaitu sumber protein. Jadi maka apabila ikan ini mati dan manusia tidak dapat bekalan makanan harian seperti ikan sumber protein, maka ekosistem di antara manusia, flora dan fauna itu ataupun komponen abiotik dan biotik itu terjejas kerana kesan daripada krisis air ini. Jadi apabila berlakunya kepupusan flora dan fauna ini, maka ia menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem dalam komponen biotik dan abiotik itu sendiri yang kita dapat lihat tadi, iaitu ikan dan juga manusia. Itu sebagai salah satu contoh apa yang dikatakan seperti berlakunya kepupusan flora dan fauna dan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem di situ. Dan akhir sekali, kesan krisis air ini juga ia memberi kesan kepada kemudaratan kepada manusia. Penyakit bawaan air boleh menular kepada manusia sekiranya bekalan air bersih tercemar. Kita dapat lihat beberapa contoh penyakit yang boleh memberi kesan kepada manusia, iaitu seperti penyakit taun, demam kepialu dan juga leptospirosis. Untuk pengetahuan, negeri Sabah adalah merupakan negeri yang menerima penyakit taun yang tertinggi di Malaysia. Negeri Sabah ini untuk pengetahuan juga merupakan salah satu negeri yang kurang menerima bekalan air bersih yang baik. Jadi kebarangkalian penduduk di negeri ini menerima penyakit taun itu adalah sangat tinggi, dan kita sebenarnya di negeri ini masih lagi menggunakan air-air perigi ataupun air-air pam tarik untuk kegunaan harian kita berbanding di tempat lain yang mana banyak menggunakan air bersih seperti air paip yang sudah dirawat oleh kaedah tertentu. Dan kita di negeri Sabah ini sebenarnya jika dilihat secara kasar masih lagi ramai menggunakan air-air yang tidak bersih, yang tidak dirawat seperti air perigi, air pam tarik, yang mana sebenarnya air-air ini banyak memberi kesan buruk kepada penduduk yang menggunakannya kerana air-air ini tidak dirawat dengan baik. Jadi apabila tidak dirawat, maka penduduk yang menggunakannya pasti akan menerima penyakit-penyakit yang berbahaya seperti taun, demam kepialu dan juga penyakit leptospirosis ini. Justru berdasarkan kesan krisis air ini, saya telah memberikan terdapat 4 kesan krisis air yang kita akan terima sekiranya berlaku krisis air ini, iaitu yang pertama, kekurangan air bersih, kesannya ke atas tani, kepupusan flora dan fauna, dan ia juga memberikan kemudaratan kepada manusia. Jadi saya harap di akhir pembelajaran ini pelajar dapat memberikan ataupun menjelaskan kepada saya 3 daripada 4 kesan krisis air yang diterima di dalam sesi soal jawab di dalam kelas nanti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan saya yang lain. Saya akan sambung semula pembentangan ini untuk bahagian aktiviti pengukuhan. Untuk bahagian aktiviti pengukuhan, kami menyediakan soalan dalam bentuk permainan ataupun penerapan gamifikasi untuk dijawab oleh para pelajar. Sebelum itu, kami juga akan memberikan soalan kepada pelajar pada setiap sesi setelah berakhirnya satu subtopik pembelajaran. Sebagai contoh, untuk bahagian A, iaitu jenis sumber air di Malaysia, setelah selesai menyampaikan isi pengajaran topik tersebut, kami akan mengajukan soalan kepada pelajar tentang kefahaman mereka mengenai isi pembelajaran tersebut. Soalan yang diberikan adalah mengikut kesesuaian isi pengajaran dan tujuan soalan ini diberikan adalah untuk mengukuhkan lagi pengetahuan atau penerimaan pelajar tentang isi pembelajaran. Secara keseluruhannya, kami akan menilai pelajar melalui keterlibatan mereka dalam aktiviti berkumpulan di dalam kelas dan juga maklum balas mereka terhadap isi pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran. Namun, untuk aktiviti pengukuhan, kami menyediakan satu laman atas talian yang mengandungi soalan berkaitan dengan topik pembelajaran.
Dalam aktiviti penilaian ini, kami menggunakan aplikasi GamiLab, iaitu salah satu aplikasi yang menerapkan permainan dalam sesi pembelajaran. Dengan itu, pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan sambil bermain. Kami menggunakan kaedah ini bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam penggunaan TMK atau teknologi multimedia dan komunikasi. Selain itu, pelajar juga akan lebih seronok dan bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Aktiviti kelas yang kami jalankan untuk sesi pembelajaran ini adalah aktiviti 3 Stray 1 Stay. Aktiviti ini dimulakan dengan membentuk kumpulan dalam kalangan pelajar. Untuk topik pembelajaran ini, kami mencadangkan untuk membentuk 3 kumpulan di mana kumpulan pertama akan mendapat tajuk jenis punca air di Malaysia, kumpulan 2 akan mendapat punca krisis air di Malaysia dan kumpulan 3 kesan krisis air di Malaysia. Setiap kumpulan ini akan mendapat kertas atau kad manila yang membolehkan mereka untuk mencatat maklumat mengenai tajuk yang mereka perolehi. Mereka bebas untuk menggayakan kertas pembentangan kumpulan masing-masing. Setelah itu, pelajar akan melantik seorang ahli kumpulan yang expert untuk menjadi guru muda. Sementara ahli kumpulan yang lain akan bergerak ke stesen lain untuk mendapatkan ilmu atau mendengar penerangan dari kumpulan lain. Guru muda ini pula akan tinggal di dalam kumpulan dan akan menerangkan kepada rakan kumpulan yang datang ke stesen mereka. Aktiviti ini dinamakan 3 Stray 1 Stay dan menggalakkan murid untuk tampil berani menerangkan suatu isi pembelajaran, seterusnya dapat berkongsi idea serta ilmu pengetahuan kepada rakan yang lain. Oleh yang demikian, kami mengharapkan aktiviti kelas dan latihan pengukuhan yang disediakan ini dapat mencapai sepenuhnya objektif pembelajaran yang dinyatakan. Seterusnya, dapat memaksimumkan penyampaian isi pengajaran kepada pelajar. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton.